Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita dalam ruangan sifat puasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Pada hari yang terakhir ini daripada bulan Ramadan 1444 Hijriah, biiznillah taala kita nak tengok sakut paut dengan contoh tauladan Nabi kita alaihi salatu wassalam tentang masalah dia mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimanakah contoh tauladan yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan zakat fitrah? Karena kita telah dengar dan ambil pengertian, mengetahui daripada perkara-perkara yang jadi kita sebagai ummah tu nak wa amal puasa ni kena tengoknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menghasilkan natijah ataupun ganjaran daripada Tuhan. Pasti kita kena tengok contoh tauladan. Maka hari ini ni hari terakhir, iaitu cara kita nak mengeluarkan zakat fitrah hak Nabi kita buat contoh kepada kita ni. Kok mana? Lagu mana? Mari kita pakat tengoklah. Iaitu zakat. Kalimah zakat, zakat ni makna daripada kalimah zakat. Zakat ni makna kata kita nak menyucikan. Kalau gitu zakat yakni perkara yang nak menyuci. Menyuci daripada kekurangan, kekotoran, tak kiralah gapo. Ada pun al-fitr. Fitri ini ataupun fitrah ni mana sifat kesemula jadi. Makna kita nak menyucikan benda hak kesemula jadi. Apakah dinamakan zakat fitrah? Yakni zakat yang nak menyucikan diri seseorang manusia daripada cemar kepada cuci. Sebab asal manusia ni cuci. Kalau dia mari duduk di dalam dunia ni, maka dia tadi itu jadi tepuh dengan ni membawa kepada dia tadi itu berhajat kepada menyucikan diri dengan amalan-amalan yang
khususkan di dalam agama kita. Zakat fitrah ni kenapa kita keluar? Kerana ada dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Abdullah bin Umar. Kata lagu mana? Katanya farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan 'alan nas. Telah memfardukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fardu di sini makna mewajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan zakat fitrah daripada bulan Ramadan di atas manusia. Makna kita kena mengeluarkan zakat tadi itu di dalam bulan ni. Dalam bulan ni waktu dia waktu mana nanti kita tengok. Dan wajib tadi itu cerak dah wajib di atas kita. Lepas tu kita nak wi tu kepada pia. Hak Nabi kita nyata tu nak wi kepada pia sebagai alim ulama kita royak di sini. Jadi apabila kita dengar kata farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardu oleh Nabi zakat al-fitr akan zakat fitrah. Makna kata wajib kita kena mengeluar kalau zakat fitrah tu. Jangan kita buat main-main lah. Tu maknanya gitu. Dan ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang hasan daripada hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis Abdullah ibnu Umar hadis muttafaqun alaih. Ada pun hadis Abdullah bin Abbas hadis hasan. Darajat bawah sikit. Nabi katakan dia kata perwaktian Nabi ni lah farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Allah itu Rasulullah memfardukan zakat fitrah. Zakat fitrah. Baik. Jadi setengah daripada ulama ada di kalangan umat manusia jaranglah kita nak dengar pendapat tu. Dia kata zakat fitrah ni adalah mansukh. Zakat fitrah ni tak wajib dah. Dia mansukh dah, salah kata hukum tu terangkat dah. Ni ada pendapat setengah-setengah daripada orang yang berhujah dengan hadis. Berhujah dengan hadis juga. Cuma kita kena perhati molek. Terkadang hadis tadi itu orang mai buat hujah. Tapi hadis tu bukan hadis yang ada darajat yang boleh kita nak buat dalil dengan dia. Sebab tu amma ni senantiasa duk wayak semua. Kata hadis tadi ataupun dalil tadi tu dia adalah bukan kemocok. Bahkan kemocok dia tu iaitu pahal dalil. Supaya kita duk misal sama-sama dah lah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang kita taruh daging gerbang kita lebih pada 3 hari. Riwayat Imam Bukhari. Pas kita duk taruh tahun-tahun dalam peti ni, berdosa lah kita buat kerja lagu tu. Moga kata hadis tu hadis sahih. Kita tahu amal. Apabila kita tengok tu hadis sahih, tak ada lagi. Hadis sahih, ya. Riwayat Bukhari sungguh. Tetapi hadis ni adalah hadis mansukh, hadis yang dinasikh, hadis diangkatkan hukum. Walaupun sah, tapi nak ambil buat dalil tak boleh. Ni kita kena faham benar kita orang ngaji agama dan orang nak beragama Islam sininglah. Dengan sebab itu katanya alim ulama kita haram kita kecek hukum agama kalau kita tak tahu ayat Quran nasikh mansukh, hadis nasikh mansukh. Tak boleh. Nasikh ni makna lagu mana? Makna yang mengangkatkan. Mansukh perkara yang dikena akad hukum. Dalam Islam kita ni ada hukum turun mai mula-mula, kemudian ditukarkan hukum daripada boleh kepada tak boleh, daripada tak boleh kepada boleh, daripada berat pada ringan, daripada ringan kepada berat. Ada lagu tu. Umpama hak ringan kepada berat lagu mana? Hak ringan pada berat asal puasa ni pilih puasa Ramadan ni pilih pilih setelah daripada ayat Quran turun, maka wajib Allah Ta'ala oleh Tuhan wajib di atas kita puasa bulan Ramadan di atas
seseorang mukallaf dengan cara fardu. Tak boleh nak pilih. Hak tu daripada ringan pada berat. Ada pun hak berat pada ringan, asal orang Islam apabila jumpa dengan musuh, wajib kena lawan seorang Islam musuh 20. 20 orang musuh, kita seorang. Apabila gitu orang Islam buat kerja. Tapi apabila turun ayat al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang ni Allah Taala ni meringankan hukum daripada kita. Tuhan tahu kata kita tu lemah. Seorang Islam lawan dua. Ha ni turun sikit daripada berat kepada ringan. Nak kita faham kata dalam Islam kita ni ia ada bab begitu. Maka apabila kita tak mahir dalam masalah tu, terkadang kita jumpa dengan dalil, kita pegang gak selalu, kita kata ya sahih. Hak tu waktu bek hukum jadi koksir tu. Sini setengah daripadanya, dakwanya setengah daripada ahli ilmu kata bahawasanya zakat fitrah tu mansukh. Tak boleh nak pakai dah hukum. Kenapa? Kerana ada hadis yang diriwayatkan daripada Qais ibni Sa'd ibni Ubadah. Katalah mana? Gini. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatil fitri qabla an tanzila az-zakat falamma nazalatiz zakatu lam ya'murna wa lam yanhana wa nahnu naf'aluhu. Jadi hadis ni bunyi kata gini. Telah memfardu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap puak kita ni zakat fitrah. Belum daripada ayat zakat tu turun. Ayat zakat hak mana? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan min Allah. Itu makna ayat zakat. Hak Tuhan royak dalam Quran kata apa jenis daripada kalangan manusia yang kita wajib bagi zakat kepada dia. Maka dia kata ayat tu turun mari zakat fitrah diangkatkan. Maka tak kalau turunnya ayat zakat, Nabi tak ada suruh kita dan tak larang kita mana harus. Sedangkan kami itu wak kerja. Kami itu wak kerja. Hadis ni adalah dalam Nasa'i, dalam Ibnu Majah, dalam Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Ibnu Khuzaimah, dalam Hakim dan Baihaqi dan sebagainya. Itu dia ada. Akan tetapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala jawab di dalam kitab dia syarah bagi Sahih Bukhari ni, ia kata bi anna fi isnadihi rawiyan majhulan. Dengan bahawasanya dalam sanad tu ada dua orang yang tak dikenalkan, nak cek tak boleh. Apabila kata nak cek tak boleh, hadis ni jatuh daripada darajat hak sahih dan hasan kepada darajat hak dhaif. Apabila kata hadis tu dhaif, mari jumpanya dengan hadis sahih. Hadis sahih suruh, hadis dhaif itu tegah. Maka kita sebagai orang Islam jaga sama sekali, jangan buat jadi masalah, jangan mendahului hadis dhaif di atas hadis sahih. Ataupun hadis sahih tetapi dia mari berlawannya, tunjukkan dia hukumnya dia dengan hadis yang lebih sahih. Tak boleh juga. Masalan kita dapati hadis sahih dalam Bukhari dan dalam Muslim. Riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita keluarkan zakat fitrah. Tiba-tiba dapat hadis sahih dalam Abu Daud atau Tirmizi ataupun Nasa'i, maka kita nak ambil hadis ni hak riwayat kata tak ada kena keluar kali zakat fitrah. Nak ambil hadis ni mari nak menyalahi hadis sahih hak ada dalam Bukhari Muslim, ni tak boleh buat lagu tu. Haram kita buat lagu tu. Kenapa? Kerana adalah darajat itu berlainan dalam masalah ilmu pengetahuan di sini. Dengan sebab itu caranya berkatanya Imam Al-Khattabi. Imam Al-Khattabi di dalam Ma'alimus Sunan syarah kitab Abi Dawud, ia katakan wa hadza la yadullu ala zawali wujubiha. Dalil ni hadis ni tak ada menunjuk di atas
habisnya kewajipan kita kena mengeluarkan zakat fitrah, tak, dia kata. Bukan lagu tu. Bahkan perkara ni adalah perkara yang tak boleh kita itu mengambilkan hadis tadi itu, mari mencengahkan hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kalau kita mengaji dan dengar orang duk syarah kata dak zakat fitrah ni ya sunat dah, bukan wajib, bahkan mansukh, tak boleh buat amal langsung dah sebab ada hadis tadi. Jawab kata hadis tu adalah hadis yang tak sabit, hadis dhaif daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak sabit daripada baginda. Baik. Kemudian hak Nabi kata farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri fi Ramadan 'ala nas. Manusia tu kena pada dia. Hak kata hak kita kena keluar tu kena pada dia. Di atas siapa yang wajib zakat fitrah? Jawabnya wajib zakat fitrah orang kecil. Salah tak budak tak sampai balik lagi. Dan hak sampai balik dah lelaki, perempuan. Tu. Ahma ataupun merdeka, semua orang Islam tadi itu hak bernyawa tubik mari kepada ini dunia, wajib kita kena mengeluarkan zakat. Sekali pun anak kita umur sejah, anak kita beranak umur sejah, wajib di atas ayah dia, bapa dia mengeluarkan zakat fitrah terhadap anak dia. Dan wajib juga kita keluarkan zakat fitrah di atas orang tak kuasa nak keluar, hak dak wah atas kita. Jadi kewajipan di atas kita. Apa lagu tu? Kenapa lagu tu? Kerana ada hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada hadis Abdullah bin Umar juga radhiyallahu anhuma, Nabi kata itu, dia kata gini, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamr atau sa'an min sya'ir atau 'ala al-'abdi wal hur wal dzakari wal untha was saghir wal kabir minal muslimin, daripada kalangan orang Islam. Gapo kita boleh pada hadis ni? Yakni Abdullah bin Umar dia kata telah memfardu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah segate. Sa' ni makna segate. Segate ni orang kita banyak anak je sel ni segate. Berapa banyak kilo, berapa kilo? 2 kilo 7. Tu segate. Kalau nak ukur hak cupak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia 4 cupak. 4 cupak ni, secupak ni 3 kopi. Jadi 3 kali 4 je nak. Samsi sipsong. Makna kata 12 kopi barulah boleh 4 cupak. 4 cupak tu mana segate. Atas sak hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna kata segate hak Nabi. Haji saya jazahullahu khair, makna kata kira pakte kita 2 kilo 7. Tu. Hak tu lah dikira kata sak, dikira kata segate. Orang learning, anak-anak muda learning tak bisa tengok, dia cupak tak bisa tengok. Apa nama lagi ya timai kilo belaka. Tak apalah. Tak ada masalah. Cuma kena gantung kepada hak asal tadi. Sebab tu kalau kita pergi luar-luar negeri ataupun di Madinah di mana, ya nak ikut sunnah tu jadi sejakah ke sejakah, ya wak cupak hak Nabi. Wak cupak hak Nabi we tengok lalu dah, kami dia ambil cupak tu lah ukurkan makan ni qutil balad. Qutil balad ni maknanya kalau bahasa kita makan ni yang mengenyihkan ahli dalam negara masing-masing. Negara Arab ni perkara yang mengenyihkan dia ada beberapa perkara. Yang pertama tamr. Tamar ni apabila itlaq, at-tamr apabila itlaq kena pada tamar kering. Wah tamar kering ni tempat kita tak ada. Kalau kita buat klik mari jual pun barangkali laku ke tak tahulah. Sebab dia sepengah kayu kering. Orang biasa duduk luar negara tahulah. Seumpama apa yang kata orang yang kata gapo kayu kering ataupun gapo tempat kita nak misal dengan cara mudah. Kalau kita buat lepak kepala orang bekak jugalah. Nak ayat terkerah. Lepas tu cara nak makan dia kena celupkan air dulu semalam. Lepas tu baru dia buh susu dalam tu. Buhnya bakter kita ni panggil lengur. Lepas tu nyo
Nyo tu lah nyo kering orang panggil juz hindi. Lepas tu masuk sakar dalam tu, bukan sikit jugalah orang Arab makan manis pada dengan tempat dia. Lepas tu dia buatlah orang panggil mahallabiyah, apa sebagai nama dia tadi itu panggil tamar kering. Tamar kering ni sah di dalam agama kita buat keluarkan zakat fitrah. Dan makan ni orang Arab sah lagi adas. Adas ni warna dia oranye, seumpama butir ataupun biji lada. Butir lada tu kan rupa nak seperti tu. Kalau tempat kita panggil tua leang, kacang kuning tu hak demo buat iti tepung kuih tu, kuih ni tu, itu panggil adas. Maka adas tu pun ambil juga buat keluarkan zakat. So lagi full ni kacang yang buat apa yang kata iti ataupun nyicoh bagi aish, bagi roti orang Arab tu moga tu pun orang panggil satu jenis daripada kacang mengenyahkan orang, boleh mengeluarkan zakat juga. Hak tu galik Arab. Lepas tu hak mahal sikit zabib. Zabib ni tempat kita panggil wajabik kering. Ada pun hak basah tu panggil ainab. Ainab ni hak basah, angun hak basah ni panggil ainab. Hak tu tak keluarkan zakat, hak kering tu. Hak tu mahal sekali lah. Kalau dalam negara Arab ia keluarkan hak tu. Pasal tempat kita hak mengenyahkan berah. Tak apa, keluarkan berah. Di Afrika kalau kita pergi tempat dia ubi kayu tu, ubi telo, ubi gapo tu banyak. Asalkan qutil balad. Tak apa. Itu adalah nas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari. Pas di sinilah khilaf pula ulama. Bukan tak khilaf. Kita kena hencai juga apabila kita ngaji ni. Ya ada dua sama. Hak ni keluar di atas benda hak Nabi nas mari. Daripada makan ni wajib makan ni dia kata. Tak makan ni tak sah. No, jumhur ulama. Maliki, Syafi'i, Ahmad dan ashab dia. Semua tiga mazhab ni duk kena beri makanan. Ada pun Abu Hanifah tu pendapat dia kata boleh beri qimatul qut, iaitu harga bagi perkara yang mengenyai. Itu pendapat dia. Tapi diri dia awak amal tu yawi makan ni. Diri dia tu. Ke Imam Abi Hanifah tu Nu'man dia wi makan ni. Hak ya nak amal tu makan ni. Tapi pendapat dia kata haruh. Ni jarang orang nak tahu pendapat ni, kena kabung kitab, banyak kitab lah. Diri dia tu yang amal, hak biasa kata hak sah. Makna kata keluar pada khilaf. Cuma kita ni sebagai orang Islam, cara kita nak buat amal hak molek sekali, yakni buatlah amal hak keluar pada khilaf. Khilaf gini kita tak sip tak dia. Kita buat hak mana nampak kata keluar pada khilaf, hak tu hak molek sekali. Jangan kita dah buat ni gini ni jadi kalau kita duit saja, hak balik tiga mazhab ni kata tak sah. Kalulah kita kata nak pakai pendapat Abu Hanifah sendiri, dia sendiri tu makan ni. Pendapat tu okey lah, ya tasanat nampak ke dia kata ni tak apa makan ni. Tapi ke syakhsi dia, ke diri dia tadi itu makan ni. Banyaklah daripada kitab-kitab Amos sendiri pun masa duk ngaji dulu, kalau tak dengar guru awak kaji dengan dia tu, kita sendiri tak tahu juga. Duk faham kata ya Abu Hanifah duit makan ni. Okey, kita tak ada ingkar pada masa kita nak duit, nak qimah ataupun panggil harga lalu tak ada gapo. Tetapi nak kata kita nak buat amal ni setahun sekali ni, nak wisah dengan Tuhan ni, kita ambil hak kuat lah. Pendapat hak qawi, pendapat hak gagah tadi kita mai buat amal. Yakni segate daripada tamar. Tamar ni kita ayat dah kasar ni, mana apabila itlaq at-tamr man hak kering. Ada pun hak basah tadi tu Arab yang menamakan banyak. Kalau di Mesir menamakan balah. Balah ni hak Mesir. Kalau duk ko negeri Arab, Saudi hak lain tu nama lain pula. Tambah hak basah tu. Hak lain pula. Ataupun min syair, min tamr daripada tamar, atau sa'an min syair. Syair ni kalau bahasa kita nak terjemah kena makna gandum. Gandum.
Orang Arab ni syair ni sebagai asas hidup dia, gandum. Tepat orang Arab makan ni dia gandum, kemudian hak asas tomatim. Waktu masa. Lepas tu apa nama benda-benda yang jadi apa nama orang panggil kata bahasa kita ni jadi ular bagi dia, tapi ada dua perkara tu. Lepas tu air hidup boleh dah. Adanya aish buat dengan gandum makan ni hak tu, lepas tu ada menyicah dia daripada ular-ular hak sebut sana ni, padahal dia hidup boleh dah. Supaya kita zamir-zamir orang tua kita lah pera anak cucu dengan nasi dengan nisai gitu ya, nasi menisai saka gula gitu ya. Tapi dia boleh hidup. Di atas pia tu wahai Rasulullah, alal abdi, di atas hamba. Hamba mana kata hak belum merdeka, tak ada sekarang. Wal hur, dan hak orang hak merdeka umpama kita semua ni. Lelaki wal zakari wal unsa, lelaki dan perempuan, was saghir wal kabir, hak kecil ataupun besar. Kecil ni mana hak tubik mai pada dunia ni. Ada apa hak belum tubik tak disyarak. Hak dalam perut. Hak dalam perut tu tak disyarak kita mengeluarkan zakat daripada terhadap dia. Ada hak tubik mari dah tu. Walaupun sejam, walaupun 10 minit pun jadi kewajipan di atas ayah dia mengeluarkan zakat fitrah terhadap diri dia. Atas hak kecil atau besar minal muslimin, di kalangan orang Islam. Gapo boleh kita daripada minal muslimin? Yakni kita tadi tak kena mengeluarkan zakat fitrah terhadap orang kafir. Kalau orang kafir dak wah kata kita, kita tak kena mengeluarkan zakat terhadap dia. Ini nak kita faham apabila kita ada nak qali ada gapo, kita tak kena tanya dah. Apabila kita ngaji ni, kita faham ada kata hak ning tak kena keluarkan zakat terhadap dia. Tapi ada di kalangan alim ulama kita, dia kata memberi pendapat setengah daripada alim ulama kata wajib di atas kita sebagai tuan ni berikan apa nama zakat fitrah terhadap orang tak beriman. Ada juga lagu tu. Pada mau kata pada mengaji buat apa masalah hamba ni, tak ada dah hamba. Kita niat kata satu hari kita akan jadi raja orang Islam kita ni. Raja lagu mana? Fuak semua di kalangan orang Yahudi dan ahli kitab ni akan jadi hamba bagi orang Islam pada akhir zaman. Puak dia apa tahu? Kata orang Islam kita akan mengatasi puak dia pula sekali lagi. Seumpama dalam apa nama sejarah berlaku Rom dan Farsi jatuh dalam tangan orang Islam, juga puak mereka apa akan jatuh juga pada akhir zaman. Cuma pada masa mana tu tengoklah. Masa kita boleh jadi, masa lagi akan datang boleh jadi, wallahu bihi alim. Jadi wajib di atas kita memberikan zakat fitrah kepada di atas terhadap hamba-hamba yang kafir. Kerana ada hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, laisa fil abdi sadaqah illa sadaqata apa nama al-fitr. Makna lagu mana? Makna kata tidaklah jadi kewajipan di atas hamba tu sedekah, malaikat sedekah fitrah. Hadis ni katanya ulama hadis am, hadis hak umum. Apabila kata hadis hak umum, bila kita nak tak boleh nak amal dengan dalalah tunjuk ke dia apabila ada hadis khusus. Hadis khusus ni iaitu hadis Abdullah ibnu Umar. Nabi kata minal muslimin. Hak ni mari di atas kata wajib di atas hamba dengan cara umum. Apabila ada bayan daripada hadis khusus, kena pakar dengan hadis khusus itu akan pengertian tinggalnya hadis hak umum. Tinggal hadis hak umum. Kalau kita jadi kewajipan kita tak kena mengeluarkan zakat di atas hamba-hamba ataupun anak kali kita tak kuasa di kalangan orang yang bukan Islam. Kemudian hikmat gapakah kita tadi itu kena keluarkan zakat fitrah, terutama bagi orang yang puasa. Kita nak tahu juga daripada mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meroyakkan kita kepada kita sendiri. Hadis yang dikeluarkan oleh ashabis sunan, dia kata daripada hadis Abdullah bin Abbas. Ini kita dengar riwayat daripada Nabi nak ayat kita. Kata apakah hikmat tu suruh kita keluarkan zakat fitrah ni? Ia kata farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan. Jangan baca zuhratan. Setengah-setengah orang kita baca zuhrah ataupun zahara. Tak kena. Zahara makna zahir. Zuhrah ni makna zuhri jadi waktu zuhur.
la tuhratan, nak menyuci. Fardu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah kerana nak menyuci. Lis-shaimi, bagi orang puasa. Orang puasa dah tapi nak menyucikan. Nak menyucikan puasa kita daripada mana? Minal lagwi. Kalimah lag makna lagu mana? Yakni perkara-perkara yang sia-sia. Lagwi ni perkara tak berguna. Kita terkadang kita puasa tapi kita terkadang lah kita duk buat ke, kita dengar perkara-perkara tak sesuai kita dengar ke, dengan tak sekelain ke lagu mana, hak ni kita nak menyuci benda tu tubik. Seolah kalau kita nak misal dengan cara mudah, kita ketel siap dah. Lepas tu zakat fitrah ni menepati ambil kertas pasir main gonyuh pula sekali lagi. Nak jadi kelik, nak jadi tak ada selumar, tak ada gapo je licing molek, menepati tu dah. Nak kita nampak. Kemudian warrafas. Rafas ni kecek pe yang mengaibkan seseorang. Kalau bahasa tani kita nak mudah faham, kecek menyapung. Dalam bulan puasa kecek kamyab. Bahasa siapa ni kamyab. Kam ti mai supap. Perkara-perkara yang tak sesuai orang Islam kita kecek, kitanya kecek juga. Maka fard apa nama ni? Zakatul fitr membersihkan benda tadi. Minal lagwi war rafas. Lepas tu ni satu perkara yang kita kena tahu. Maaflah kita sebut hak ni Nabi sebut, tak ada arah. Sebut lagu mana? Wa tu'matan lil masakin, dan makanan bagi orang yang fakir miskin. Kalau orang tanya kita, "Hei Tok Guru, kita keluarkan zakat fitrah ni wajib di atas kita memang, tapi kita nak serah beras kita ni, makanan kita ni wika piye?" Tu nak wika piye? Zakat fitrah ni bukan zakat umum, kita kena faham. Daripada hadis Nabi di sini, yakni nyata daripada hadis Nabi, zakat fitrah ni menunjukkan kepada fakir miskin khusus. Ada pun zakat mal, zakat harta benda bagi pada asnaf lapar. Boleh nak wi innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Amilin makna kata orang duk cara, wal muallafati qulubuhum, orang hak dekat-dekat duk dengan Islam, nak menggemarkan dia, menggalakkan dia kepada agama kita. Lagu ni itu wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Lapan tadi itu kalau kita kecek dengan cara mudah, hak tu panggil zakatul am, zakat hak umum pada lapan tu. Ada pun zakat fitrah tu'matan lil masakin, beri pada orang fakir miskin. Hak tu hak kena dengan nas, kena dengan dalil sungguh, hak tu hak kena tah putih kata. Lepas tu kalau demo ada amal hak tu boleh juga, bukan hanya kata-kata sampai kata sah, boleh, tetapi hak lebih utama, hak molek pada fakir miskin. Dan zakat fitrah ni kena tadi itu selesai. Maaflah kita sebut sini ni belum daripada kita nak sembahyang raya selesai dah masalah. Jangan makna kata kita selesai penuh lagi, makin ni tak sapa lagi pada fakir miskin. Tak boleh lagu tu, itu tak serupa dengan contoh teladan Nabi kita tinggal. Kena tok ahli jawab kita, kena usaha dengan cara sungguh wisapa. Malam raya ni kita wisapa lalu lah. Wisapa kepada fakir miskin, makin ni tu wisapa lalu. Hak tu nas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas ni perkara yang tak boleh kita nak pergi tanggung kok lain. Nyata kata wi makan pada fakir miskin. Tu jangan gitu. Sebab itulah Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala dia kata wa hiya wajibatun ala kulli shaimin, iaitu zakat fitrah ni wajib di atas tiap-tiap orang puasa. Wajib di atas tiap-tiap orang puasa. Waktu manakah yang molek sekali kita wi zakat fitrah? Iaitu belum daripada sembahyang raya. Hak tu hak molek sekali. Lepas tu kita kata tak ada kelapangan kita, susah kalau kita nak wi situ, kita nak cedek pakai lagi, nak bertugas ni susah, takut luput waktu. Wi malam tu.
Malam tu apa panggil waktul mustahab, waktu hak elok juga. Lepas tu kita kata oh takut tak ada malam raya, takut tak ada lagi. Wi pada waktul jawaz. Waktul jawaz umpama kita duk wi ni hari ni, kemarin ada orang wi juga apa panggil waktul jawaz. Ada waktu dia. Hak ni harus kita kerja. Hak ni mustahab, hak ni aula bihi, hak utama dengannya. Hak kita pilih. Moga kata semua tadi itu syarat kita buka ruang, okey tak ada masalah. So umpama jalan kita buat kereta, asalkan kita reti kod peheh kod caracon, silin pun tak apa, nelin pun tak apa, lapen lin pun tak apa, lagi tak ada masalah. Cuma tahu ketika di sini sign boleh, sini tak boleh. Di sini kita awak itu ada tepi ni, di sini ni gini. Orang awak kereta tahu. Tu cara-cara dalam agama kita tu ia royak kepada kita supaya kata kita tak menjadi susah dalam masalah cara kita nak beramal. Tapi kalau orang tanya kita, ada ke tak di kalangan ulama yang kata wajib kita itu keluarkan zakat fitrah terhadap anak kita duduk dalam perut? Ada ke tak pendapat tu? Al-jawab maujud, ada. Tetapi dalil tu tak ada. Dalil kata wajib keluar zakat kepada anak duduk dalam perut tu tak ada. Sekadar ada pendapat. Pendapat ni apabila pendapat ada tapi dalil tak ada, orang panggil gapo? Orang panggil ra'yul mujarradah, pendapat semata-mata ataupun fahmu min illatin nas. Kalau dalam bahasa orang ngaji tu faham daripada sebab hak ada nas. Nas tak ada tapi ia faham dengan cara umum-umum. Apa panggil min illatin nas. Daripada illah hak nas. Lagu tu kita tak buat amal pun tak apa, sebab pendapat yang semata-mata pendapat. Hak yang kenanya kita beramal mengikut apa yang ada nas mari di dalam Alkitab was sunnah yang dimenyatakan oleh warasatul anbiya kepada kita. Ini nak kita faham. Baik. Seterusnya zakat fitrah tadi itu adalah zakat di dalam bulan Ramadan ini. Tak ada lebih lain. Lamun nak buat zakat fitrah dalam masa raya haji ratik, tak ada. Tak boleh. Kita buat kerja jadi rana dan muka kata kita beri zakat fitrah masa puasa boleh. Kita nak raya haji beri zakat fitrah raya haji ratik, tak apa, qiyah di atas ni. Tak boleh. Wajib kita orang ngajar kena tambih, kena ingat, kena peringatan. Kenapa? Orang awal ni terkadang dia rajin lebih pada orang suruh. Ya ada juga rajin orang tak suruh ni orang murid demo. Hak ni masalah ad-din. Agama pasti kita kena dengar syarat. Sebab itulah kaedah ulama tak wala tata'abbad la tata'abbadu Allah Taala illa bima syara'a. Jangan kita itu ibadat kepada Tuhan malaikat di atas apa hak Nabi kita syarat mari. Satu cara dia. Kemudian sekadar mana kita nak keluarkan zakat fitrah ni? Zakat fitrah ni kita sekadar mana? Kita tahu dah tadi. Cuma kita nak dengar hadis ni sikit ni. Yakni sekadar mana? Qadarnya yakni mengeluarkan akan zakat fitrah oleh orang Islam satu gatal. Makna 2 kilo 7. Tu 2 kilo 7 daripada makanan-makanan yang mengenyangkan. Makanan yang mengenyangkan. Lama kata dok gi kuih hangit kok orang tak leh, itu tak panggil zakat fitrah. Tak apa kita buat nek bak banyak sikit kita wis 2 kilo 7. Ni zakat fitrah kita tak adil lah tu. Ya naknya jenis daripada hak ada nas. Dalam Islam kita ni ibadat kita sakut paut dengan jenis, sakut paut dengan masa, sakut paut dengan qadar, sakut paut dengan tepat. Ya ada ni sebab semua. Kalau kita pergi buat tak kena, tak jadi. Misalah mana? Jenis umpama kita nak gerbel. Nak gerbel tadi itu nas mari dalam hadis gerbel dengan bahimatul an'am. Benda hak kaki pak umpama lembu, kerbau, unta, kambing, kharuf ni bahasa Jawi tapi kibah ataupun biring. Ni lain pada ni. Dia mau kata aku nak gerbel dengan ayam api, tak boleh. Nak gerbel dengan serati, tak boleh.
Sebab apa? Sebab nas mari jenis nak gerbek, nak lagu bahimatul an'am. Dan masa nak jadi udhiyah ni kena ada masa. Yang ni kita kena gerbek belum selepas daripada kita semaya. Kalau belum ada semaya tak jadi gerbek. Tu makna masa. Juga zakat fitrah pasti kita kena beri mengikut jenis hak ada nas mari. Pas dia mau kata berah tak ada nas, Tok Guru tak ada nas berah. Hak nas mari itu iaitu kena kepada wah zabib ataupun tamar ataupun gandum. Pas kalau kita nak sungguh lagi cari gandum. Ui makan pada orang tak apa. Tetapi ulama kata gandum ni dengan berah illah wahidah. Gapo makna illah wahidah? Sebab yang satu, makna sama-sama mengenyih. Tepat teh kita kalau makan roti secara mana pun tak sudah dengan nasi sudah tak? Tak sudah. Kalau gitu qiyasnya berah di atas gandum. Qiyas berah di atas gandum, berah ni panggil maqis, gandum ni panggil maqis wa alaih. Illah tu sama-sama mengenyik, sebab itulah hukum tu sama. Hatu makna qiyas. Hatu makna qiyas. Kalau kita nak buat amal dengan berah ni, setengah-setengah orang kuat metal kelajak, hai tak boleh beri berah, bina. Buat apa? Nabi tak pernah beri. Kalau orang kecek lagu tu mana tahu orang kurang faham agama. Saya pernah duduk luar negeri, pernah duduk luar negeri, ada orang Arab pasal telacak metal tu haji saya kata pakai sarung ni bid'ah dia kata. Sebab Nabi tak pernah pakai. Kalau gitu kita pakai baju teluk belanga pakai sarung ni teruk lagi. Orang Pakistan pakai baju pasal dia tu teruk lagi. Ini dia tak faham maqasidul Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supa sahaja dalam bab makan ni. Dia tak ada hajar kita makan gotu. Cuma dalam Islam kata kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Makan benda hak molek dan hak halal. Kemudian Nabi hajar doa cara nak makan. Kalulah menentukan bab, lah susahlah kita. Benda hak tak ada dalam negara kita ni, hak Arab duk makan, hak Nabi duk makan tu. Sudah. Islam kita kalau kita kecil sampai situ tu tak boleh gerak langsung tu. Kalau gitu bab pakai bab makan ni kita kena faham di atas maqasidus syariah. Apa maqasidus syariah? Makna perlembagaan hak asal hak syariat Islam kita ya tak lagu mana. Situ kita kena faham. Kalau kita tak faham situ, Allah payah Islam. Patut apabila payah Islam, kita nak pergi wi Islam pada orang bukan Islam. Kita orang Islam berasa tak sedap nak amal. Apa tahu orang bukan Islam nak terima? Di sini tepat yang kita sebagai umat Islam kena faham. Bukan pakaian Melayu tu pakai sarung, pakai baju tuluk belanga, itu bukan sampai jadi rengkok bukan lagu tu. Pit jaga faham lagu tu tak kena. Nampak tu tak? Tu nak wi kita faham. Kalau gitu asnaf dia pasti kita kena wi makanan daripada makan ni hak mengenyihkan dalam negara kita. Segatan ini hak inilah pendapat yang rajih dan sah bagi ulama Islam kita. Gantung pada hadis mana? Gantung pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ad-Darqutni. Dan Imam Ad-Darqutni kata hadza hadisun sahih. Dia katakan addu sa'an min burrin. Allahu akbar. Suruh kita itu tunaikan satu gatal daripada bur. Di sini adanya lafaz bur. Bur di sini mana berah. Nas ada dalam berah. Kalau tak saya pakai qiyas pun nas ada dalam berah. Itu nas ada dalam hadis. Hadis keluar oleh Imam Ahmad dan Jabir ibn dan Ad-Darqutni daripada hadis Jabir ibn Abdullah. Sebab itulah orang ngaji ni kalulah dia tadi itu mutalaah sungguh hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab dia akan jumpa masalah keluar belaka. Tak ada jadi susah. Pak kita kena beramal apa seni. Jadi seolah kata tak jadi berat. Kita ni tak saya juga pikul benda berat-berat, nak pikul benda mudah-mudah. Sebab tu Tuhan dalam Islam kita ni ya nak apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Tuhan nak mudah bagi kita, bukan nak payah. Tapi mudah tadi itu duk dia dalam cupcake, duk dalam garis, bukan mudah sampai kata buat.
Orang Arab sekarang lah ni lah, dia kata Tuhan kita ni mudah, dia kata agama kita mudah pakai tak semaya. Ada lagu tu. Hang apa pun tak semaya, agama kita mudah, sah dia kata. Bukan makna sah lagu tu. Sah di sini makna kata kita kena semaya, kena buat amal ibadat, tapi tak ada payah. Tak ada susah kita nak buat amal ibadat. Sa'an min bur. Kalau baca bir mana lain, kalau baca bar mana lain. Burrin mana berah. Au qamhin, ataupun daripada qamh. Qamh ni gandum. Sa'an satu gatai daripadanya. Au sa'an min tamrin au sa'an min sya'irin, ataupun dari segatai daripada tamar kering, ataupun segatai daripada gandum yang belum daripada buah, daripada kulit dia. Kalimah qamh dengan syair ada beza sikit. Kalau itlaq, kalau duk satu hadis ni, hak ni belum daripada buah kulit dia, hak ni ada kulit dia. Kalau bahasa tani kita, hak ni padi, hak ni berah. Tu yang mudah, tak ada payah. An kulli hurrin wa abdin wa saghirin wa kabir. Daripada tiap-tiap orang yang merdeka dan orang yang jadi hamba, sama ada kecil ataupun besar, wajib kita kena beri satu gatai daripadanya. Pada tu pahala tanya, pahala kita nak lebih pada tu, fabiha wa ni'mah, tak apa. Tapi kurang tak boleh. Kurang tak boleh. Tu maknanya gitu. Kemudian kita nak kepada dia, kepada orang pakir miskin. Pada orang pakir miskin, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ashabus Sunan, sebagaimana kita dengar daripada hadis Abdullah bin Abbas. Hari ni kita buat amal molek lah. Kita buat amal molek. Kita kalau moleknya kita buat giwi sendiri. Kalau tak buat giwi sendiri, kita wi ahli jawatan masjid. Wi dia tu itu wagi pada fakir miskin, orang fakir miskin. Karena Nabi kata gini, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafasi wa tu'matan lil masakin. Wi makan pada orang fakir miskin. Hak ning lah yang di pendapat yang kuat di kalangan ulama-ulama Islam. Tapi kalau orang tanya, lepas tu kalau kita nak pada orang pakir miskin, itu bukan pakir miskin saja, nak pada asnaf lapar, boleh kata boleh? Boleh kata boleh? Harus kata harus? Al-jawab, nah boleh. Tapi boleh tu kita ibqa' di atas asal, kerana ini adalah zakat juga. Cuma setengah ulama kata tak. Hak kata lapar tu zakat, hak lain daripada fitrah. Ada pun zakat fitrah, ada dalil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh pada pakir miskin. Lepas tu kita nak jadi keluar pada khilaf, kita amal hak ni lah. Amal hak mana? Amal pada pakir miskin. Sudah. Pada pakir miskin. Pak kita jangan payah sangatlah masalah ni. Tak usah payah sangat dalam masalah ni. Baik. Lepas tu lagi ni, perkara-perkara ni kita telah mengetahui dah lah. Itu mana perkara-perkara yang kita nak faham tentang masalah zakat fitrah. Dan satu lagi daripada perkara yang kita kena mengetahui, iaitu masalah qada puasa. Kita habis dah kan, terkadang kita ada musafir pergi kok ning dalam bulan ni, ataupun kita uzur ning dalam bulan ni, kita nak qada tu balas mana? Hak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajar kita, iaitu qada ni kita mari tengok. Qada ni makna kata kita kembalikan amalan kita bukan di atas masa dia. Tu makna qada. Orang tanya qada makna apa? Qada ni makna kata kita kembalikan amalan tapi bukan di atas masa tu. Tu makna qada. Ada apa tunai, yakni kita buat amalan, lepas tu kita buat di atas masa hak Tuhan syarak, itu panggil tunai. Ada apa qada dak buat luar daripada waktu dia. Ni. Jadi ada hadis daripada hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Aisyah radhiyallahu an, kana yakun alayya as-saum min Ramadhan fama astati' an aqdiha illa fi Sya'ban. Jadi waktu qada ni luah. Ambil semenjak daripada esok hari raya
tarik pergi pada masuk bulan Syaban hak lagi akan datang tahun depan. Perbuatan ni ditanyakan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Aisyah sendiri. Aisyah tanya Nabi, aku ni putus puasa dengan sebab aku mari bulan ni dan sebagainya, tak kuasa aku puasa. Bagaimana aku nak puasa ya Rasulullah, sedangkan belakang daripada ni aku tak ada masa dan aku ni tak kuasa, malaikat di dalam bulan Syaban. Nabi senyap. Nak ayat kata kalau kita tak saya puasa berpanjang sampai ke bulan Syaban nu, oh tak apa, haruh lagu tu. Cuma hak haruh tu haruh lah. Cuma nak royak kita faham kata kalau kita ada keuzuran. Kalau tak ada keuzuran gapo, utama kita qada selalu, sebab kita tak tahu kata kita ni nak duduk sampai ke dak bulan Syaban tak dapat. Hak tu yang kita kena faham. Lepas tu kalaulah kita meninggal belum daripada kita itu qada puasa, jadi kewajipan di atas ahli kena qada rati. Ahli dia, isteri ke anak ke pia ke, kena qada rati. Tak ada kafarah lain, kena qada gati. Itu banyak tu cara dia. Sebab itulah hadis tadi itu Imam Ibn Hajar katakan, wa fil hadithi dalalatun ala jawazi ta'khiri qada'i ramadhan mutlaqan sawa'un kana li'udhrin aw li ghairi udhrin. Ni dalam hadis ni ada tunjukkan yang mengharuskan kita takhirkan qada bulan puasa tadi itu semata-mata sama ada kita ada keuzuran ataupun tidak ada keuzuran, tak kira asalkan kita tadi itu boleh kerja dengan cara hak mana ada kelapangan kita buat kerja. Cuma maklum kata kalaulah kita tadi itu nak buat kerja awal-awal molek juga. Nak buat molek juga, sebab utama tadi itu kita kerja awal-awal lah dalam masalah amal ibadat kita ni. Hak tu hak utama. Dan seterusnya kita tadi sebagai orang Islam kita ni, kalau kita tanya kita puasa Ramadan ni wajib kita kena mutabaah tak? Mana kata kita kena atur hari ni ke esok selalu ke lagu mana? Tak. Boleh kita puasa hari ni, esok kita berhenti, lusa kita berhenti, lepas puasa pula. Ataupun puasa minggu ni, lepas tu kita puasa minggu depan pula. Lagu tu pun tak ada masalah. Tak ada masalah gapo. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala su'ila an qada'i Ramadan qala insya'a farraqa wa insya'a taba'a, dia kata kalau hendak nak ceraikan maka ceraikan, kalau hendak nak hipungkan, tak ada gapo. Tu tokoh ulama kita jawab dah lah, tak ada masalah. Kalau kita jadi mudah dalam masalah kita nak qada bulan Ramadan. Faham tanya kita, hak raya kata wajib kita tadi itu qada wi kepada si mati. Kalau si mati itu tak ada nak qada, ada dalil ke tak? Ada dalil. Dalil daripada mana? Dalil daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Kata lagu mana? Man mata wa alaihi saumu sama anhu waliyuhu. Siapa dia mati, di atas dia tu adanya puasa Ramadan, maka hendaklah ahli dia itu puasa gati dia. Ahli dia tu puasa gati dia. Tu nak kita faham dengan cara jelas. Kata ahli dia tu puasa gati dia. Tak apa. Ahli ni kira tak ahli keluarga dia lah. Puasa gati dia. Dan satu lagi daripada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ja'ar rajulu, telah datang oleh seorang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal ya Rasulullah, orang lelaki pergi jumpa dengan Nabi, sahabatlah. Dia pergi tanya Nabi, "Hei Nabi, inna ummi matat wa alaihi saumu syahri." Sesungguhnya ibu aku ni telah meninggal, telah meninggal di dalam bulan puasa. Duk sakit mari tadi tu tak ada nak puasa. Lepas tu sakit berapa hari? Sakit kita taklah 7 hari ke seminggu ke, dia tak boleh nak puasa orang sakit ni. Lepas tu pergi mati mak dia dalam bulan puasa 7 hari lagi duk ada masa dia tadi itu dia tak puasa.
Hak tak puasa tu je lah. Adapun hari mati tu tak kira dah. Hari lebih daripada hari mati tu pun tak kira dah. Kenapa faham sini ni? Lama orang tanya kata lepas tu, dia tak puasa bulan Ramadan. Kenapa puasa sebulan ke dia? Tak puasa hari yang dia tak puasa tu. Adapun hari mati, tak. Hari tu habis dah taklif dia. Wa alaiha saum, di atas dia tu ada puasa bulan Ramadan. Afa aqdihi anha, aku kena qada terhadap dia ke tak wahai Rasulullah? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na'am. Ya, mung kena qada terhadap dia, fadainullahi ahaqqu an yaqdihi. Iaitu utang hak Allah Taala itu mustahak di atas kita itu qada. Tu dia. Itulah dalil kata kita ni kena qada bagi orang yang mati di kalangan ahli keluarga, kalaulah dia itu tak kuasa ataupun tak puasa dalam bulan Ramadan. Itu nak kita faham. Dan seterusnya nak kita faham lagi, kata apabila kita tadi itu qada dah, maka terucuk dah lah. Terucuk dah daripada zimmah dia, memadai dah kata dia tadi itu telah menunaikan amalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala itu memfardukan di atas dia. Senang dalam Islam kita. Tak ada jadi susah sangat kita masalah qada puasa. Cuma kita kena tambah satu perkara, terkadang orang kita ni lupa. Tak puasa dah patut lupa pula galik masuk boleh puasa lagi. Nah, masuk boleh puasa umpama tahun ni. Tahun dulu qada tak habis. Atau nak buat lagu mana tu? Kena qada. Serta bayarkan fidyah 1 cupok sehari. Makna kata sehari 1 cupok. Puasa sehari lepas tu secupok. Kalau 2 tahun 2 cupok. Kalau 3 tu cara ambilnya kafarah di dalam agama kita, di dalam agama kita. Nak kita faham tentang ini supaya kata kita ni buat amal dengan cara molek. Dan satu lagi perkara yang amba nak tambah di sini, masalah semaya raya. Esok kita pakat tubik semaya raya beramai-ramai di musalla yang digariskan, yang diletakkan oleh jawatan pihak masjid kita dan hak lain-lain lagi lah daripada orang hak mengadakan musalla tadi itu. Kita gi tadi itu hendaklah kita gi pagi-pagi. Pagi kita kena gi, jangan lewat, kita gi pagi. Pakai yawi janguk, makan buah tamak gapo usia, dan kita semaya mengikut imam. Lepas tu kita duduk dengar khutbah imam. Dan semaya raya ni adalah sunnatun muakkadatun, sunat muakkad ya. Tak sampai kau wajib kali. Cuma digalakkan oleh syariat kita ni keluar tubik kepada padai tu semua. Keluar pada padai tu semua. Nak semaya masjid syarat kena luah. Kalau ketak hubung tika ini tak ada mazhab. Nampak tu tak? Tak ada mazhab. Mazhab Syafi'i royak atas semaya masjid harus. Tetapi kena luah. Kalau sepik hubung tika ini bukan mazhab Syafi'i. Ini apa yang mazhab sendiri. Yang kita pandai-pandai tak ada dalam kitab tu. Pandai buat lagu mana? Semaya tempat lapang lalu. Semaya tempat hak luah lalu. Sebab hari tu disyaratkan bagi kita mana gemar dalam agama kita waktu baik habis. Orang yang ada dalam rumah waktu baik habis. Tak apa. Hingga orang mari bulan ni di kalangan orang perempuan, hidup juga situ. Pakai jangok sudah. Nak nampak kata syiar Islam kita ni jadi satu lambang. Kalau kita baca dari sejarah Andalus dan sejarah Islam kita, umat-umat Bani Umayyah ke Abbasiyah ke apa nama, semaya raya kharijul balad fi makanin wahid. Semaya luar daripada masjid pada satu tempat juta orang. Tak boleh nak buat tempat kecil lagu tu, tak selah tu. Tu asal dalam Islam kita. Nak nampak atas syiar Islam kita ni juta. Kalau semaya juta orang nampaklah nah. Semaya raya 1 juta, 2 juta. Dalam jalan ni apa juta? Kita kira tetap atau 5 juta. Pakat tubik setepak belakang orang Islam kita misal kata. Lah nak jadi. Kekuatan Islam kita nampak molek lalu dah. Hak ni 4, 5, 16 orang, hak ni 20 orang, hak ni 30 orang. Itu bukan
hak ada di dalam sejarah Islam. Sejarah Islam sah. Sebab itulah ulama-ulama hak maqasid ni, ulama-ulama hak sedekah-sedekah dalam Islam kita ni, dia uniat, dia tetapkan pendirian di atas sunnah tu, tak ada goknya walaupun sikit. Tapi dia faham dalam masalah agama ni, dia kata kalau nampaknya anak bulan dah luar negara, dalam negeri tak nampak, bagaimana pendirian kita? Pendirian kita hendaklah kita itu ambil dengan cara peribadi. Hari ni kita nak semaya tak apa, tapi semaya ke syaksi peribadi. Tapi syiar we nampak jadi so umat Islam kita isak tertubik pula. Pada mata buat 2 kali ambil sunnah mana? Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tak maslahat ummah tadi tu tak payah nak we nampak, sebagaimana hamba baca dalam khutbah saat ni, bab sulhul Hudaibiyah tu, Allah, kalau kita ambil pengajaran di situ tu, nak we faham kata Nabi kita ni besar pandangan. Ya ni dijanji oleh Allah Ta'ala, we masuk Kaabah, masuk tanah haram. Kalau ya nak lawai boleh dah. Apa ke dia? Nabi pertolongan Tuhan, dia nak lawai boleh dah. Aku nak masuk, boleh. Tuhan tolong juga dia. Tapi dia tak tangi ambil perjanjian. So kemudian waktu turun daripada pangkat ke Rasulullah dia tu, belalah Ta'ala tulis Muhammadur Rasulullah pun, tulis kata Muhammad ibn Abdullah pun tak apa. Apabila ya perjanjian tadi tu 10 tahun, situ ya boleh Abdul Rahman ibn Auf, boleh Khalid ibn Walid, boleh lagi apa nama di kalangan sahabat-sahabat hak sedegah-sedegah bantu agama kita ni. Kalau bila dengan anak jari tak habis. Pembesar Quraisy tu masuk Islam bila cing. Ni. Sebab itulah ulama kita ni dia duk kacau ni, nak we faham juga pada hak pengikut-pengikut dan apa nama orang nak tetap di atas benar-benar hak tu molek, hak tu molek. Cuma otak orang hak jadi ketua tadi tu, dia tengok jauh. Dia tak serupa dengan kita ni, sepanjang kita. Orang hak pandai tengok ni 30 tahun dia baca dah. Kita 30 hari pun baca tak terbaik. Hak ni 30 tahun dia tahu dah, 100 tahun dia tahu dah, dia tayar boleh. Atau tanah belilah sini. Tanah ni boleh buat gini. 100 tahun akan jadi gini, jadi gini, jadi gini. Jadi sepatu. Manusia kita sungguh makan, minum, pakai, berjalan, tidur serupa, tapi pandangan bijak sana tu hari tak serupa. Allah, di sini nak kita kata agama kita ni berhajat kepada kepintaran, kebijaksanaan. Kalau tak ada muka tu, halah. Kita tak say tengok masjid masa orang tua kita dah ada ramai sahwar rapat molek, apabila mati sah orang tua kita, kambing duduk dalam tu. Tak banyak jadu yang tak say tengok lah. Nak buat lagu mana we generasi awal-awal tadi tu, hak baru-baru pula masuk masjid. Hak yang titik puluh orang tua kita tinggal mari dah masuk pula. Imarah pula. Nak we gagah lagi. Jalan-jalan ni sunnah nabawiyah ni gagah lagi. Pasti kita kena pergi dengan cara dia. Dalam Islam kita ni ada bab politik, ada bab ekonomi, ada bab kepintaran, dan itu kita berhajat kepada kita tadi itu kena luahnya pandangan. Pendirian kita tetap, tapi bab muamalah kita, babnya cara kita nak panggilnya hati manusia tak sewa jadi kejut. Benda liar ni kita kena main pandai. Benda liar ni supaya ayah kapung tu lah nak bergulai esok. Wak kejut dia kan tak gula main sungguh. Ya benar liar, hati manusia ni dia dah liar daripada sunnah Nabi ni. Kita buat dia takut pula pada sunnah. Allahu akbar. Tak masuk kat dah. Nak buat lagu mana kita ni orang sunnah tadi itu dengan cara hak Nabi kita tinggal. Saya cabar pada mana-mana orang. Tatai sini. Mana-mana orang pun kalau dia baca sejarah Nabi bab sulhul Hudaibiyah, so ni pandai. Yakfi dia tahu kata cara nak heret orang tu kepada Islam tu lagu mana? Situ. Daripada sulhul Hudaibiyah 2 tahun Fathul Makkah. Boleh buka Makkah, 1 titik pun tak titik darah. Cari dalam sejarah buka negeri tak titik darah, cuba cari mari. Tak ada. Baca sejarah Cina pun mati banyak mana. Sejarah tempat kita mati banyak mana. Tapi sejarah Islam buka Mekah sebagai kota Makkahul Mukarramah, haram tahun tu musyrikun jijak tanah haram, tak tumpah darah walaupun setitik. Sebab pun peluai dai benar asah
boleh daripada Sulhul Hudaibiyah tahun yang kena. Pas gapo lagi? Rom boleh buka, Farsi boleh buka, banyak lagi negara-negara boleh buka sebab Sulhul Hudaibiyah. Pas kita tak pandai masalah ni nak buka gapo. Ni masalah kita. Kita nak buat benda sunat siapa punah dengan hak kita hak besar. Jadi orang menakuti takut kita, ya bukan dia. Ni saya nak nasihat pada semua ikhwah kita yang dihormati, yang dikasihi, hak bijak-bijak lagi, hak pandai-pandai itu kita saya. Kenapa? Kerana benda ni terkadang kita kalau tak nasihat pergi mari gelecah pergi mari. Kita sebagai orang Islam kena ambil contoh tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini supaya kita tadi itu faham. Kita bukan tak tahu kata duduk di mana. Nampak tu tak? Tak tahu duduk di mana ni bukan tak tahu. Setengah-setengah dia tak faham ikhwah kita ni ada dalam komen kata tak ada pendirian, tak bergatul, tak berganing. Yakin kata kita dengan hak komen ni lebih alim kita daripada dia ni berpuluh-puluh ganda. Tetapi kita terkadang kita kecek, kita pandang kita halu. Masalah kita baca kitab saning, bani, sama orang baca kitab beratus ribu teh. Ya tak sama. Orang tahu sejarah dengan orang tak tahu sejarah ya sama. Tak sama juga tak sama. Tetapi nak kita faham kata, nak kata gapo, nak tengok gapo, kita jangan ambil nafsu kita. Kita banyak ning ya. Pleta pecek kita ni kalau kita suluh banyak tu ya. Tapi hak ni spotlight ni, duit kita tak ada nak beli hak tu. Kita tak nampak. Hak tu nak kita faham kata, masalah agama ni bukan masalah yang spek-spek dak. Masalah yang luas dalam masalahnya. Maka sekadar itulah insya-Allah taala, mudah-mudahan perkara itu boleh kita sebagai umat Islam, boleh kita duduk di atas pendirian yang benar, duduk di atas pendirian yang betul supaya kita boleh bawanya ummah kita hadap ke depan. Masjid kita ni akan insya-Allah akan ramai lagi tahun depan iktikaf dan imarah masjid kita akan ramai lagi orang-orang hak lain mari tengok kepada kesejahteraan Islam kita, kesejahteraan manhaj kita, jalannya kita akan ramai orang masuk dan ECK masjid ni insya-Allah akan puas hati dengan apa yang kita telah buat, apa yang kita telah kemuka, ya tak rugi bagi kita. Itulah kepintaran, kebijaksanaan yang Allah Taala berikan kepada kita. Sebagaimana Tuhan kata, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa dia tahu hikmat pada dia, Tuhan beri kebaikan pada dia yang tak terhingga. Itulah sedikit daripada pengingatan pada akhir bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan perkara itu tertanam di dalam jiwa kita dan sama sejahtera kita pada hari raya Aidilfitri. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.